Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. So, kita mulakan terlebih dahulu dengan soalan nombor 1. Okey. Ni cikgu padamkan. Okey, soalan 1B dan 1C serta soalan nombor 3. Okey, so fungsi kuadratik, tengok dia nak fungsi kuadratik di bawah melalui titik seperti yang dinyatakan. Hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. So soalan kita sekarang ni adalah dia nak mencari nilai C. Okey, so nak mencari nilai C, tengok soalan B. Okey, dan soalan C iaitu kita nak mencari nilai C. Untuk soalan B saya rasa tidak ada masalah sangat sebab dia sama saja dengan contoh yang cikgu dah bagi pada dalam soalan 1A kan. Okey, so kita bincang terlebih dahulu soalan 1B. Kita ada f(x) okey sama dengan 2x kuasa 2 tolak 4x okey tambah C melalui okey so melalui titik 2 3. Okey 2 negatif 3. Okey kat sini kita kena sedia maklum bahawa kalau setiap kali melibatkan koordinat maknanya nilai yang depan itu merujuk pada paksi x dan nilai yang belakang itu merujuk pada y. Okey, jadi untuk kita mendapatkan y ataupun f(x) untuk fungsi kepada x, fungsi suatu persamaan kuadratik. Jadi kita ada 2x dan negatif 3 itu merujuk pada y ataupun fx. Jadi dalam kita punya persamaan ini, kita boleh terus ambil dan masukkan nilai tersebut. Nilai 2 dan juga nilai negatif 3 ke dalam kita punya fx dan juga ke dalam x kat sini kan. Okey, so kita masukkan fx sama dengan negatif 3. Jadi sini kita dapat negatif 3. Sebab objektif kita adalah untuk mencari C. Nak dapatkan pintasan bagi Y tersebut. So kat sini kita ada 2. X kita adalah sama dengan 2. So masukkan 2. Kuasa 2 tolak 4. In bracket 2 tambah C. Okey, so selesaikan. Okey, selesaikan. Ini adalah basic kuadratik Okey, selesaikan. Jadi kita akan dapat negatif 3 sama dengan 2. Okey, 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okey, tolak 4 darab 2 sama dengan 8 tambah C. So selesaikan. Jadi kita akan dapat negatif 3 sama dengan 2 darab 4 jadi 8 tolak 8 tambah C. 8 tolak 8 sama dengan 0. So kita akan dapat C sini jadi negatif 3. Jadi kita punya jawapan kita adalah C adalah sama dengan negatif 3. Okey, so jawapan yang betul adalah C sama dengan negatif 3. So macam mana, betul ke semua? Betul Ataupun kita boleh juga kalau nak tulis, contohnya kita nak tulis memandangkan C itu adalah pintasan Y. Jadi kita boleh tulis pintasan Y iaitu C sama dengan negatif 3. Menunjukkan bahawa kita faham C itu merujuk kepada pintasan bagi Y. Pintasan bagi Y itu maknanya apa? Mungkin ada yang tertanya kan, pintasan bagi Y. Okey, ni kita nampak contoh saya ambil yang soalan yang berikutnya ni. Okey, sini kita nampak yang saya warnakan hijau. Itu adalah garisan berada pada Y. So itulah yang dinamakan sebagai paksi Y. Jadi apabila satu garisan bersilang ataupun dia melalui garisan paksi Y ini, itu kita namakan sebagai pintasan bagi Y. Okey, dari situlah namanya pintasan bagi Y. Manakala kalau contoh dia melalui X, contohnya kat sini kan, garisan ini melalui X. So ini kita namakan dia sebagai pintasan X. Okey, so pintasan X. Jadi kat sini contoh ada 2. 2, maknanya pintasan X tu ada 2. Okey, so itu kita namakan. Pintasan Y bermakna apabila X sama dengan 0, so Y berada pada garisan ini. Okey. Baik, so cikgu padam dulu yang ni supaya kita mengganggu kita punya perbincangan untuk soalan hari ni. Okey, kemudian kita lihat untuk soalan 1B. Okey, 1B sudah, 1C. Okey, soalan 1C. Okey, soalan 1C dia bagi pada kita ada f(x)
in bracket sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah x tambah c. Okey. Yang mana dikata garis lurus ini, pintasan ini melalui titik pintasan y sama dengan 4. Okey. Melalui pintasan y sama dengan 4. Okey, kat sini dia pun dah bagi tahu pintasan y adalah sama dengan 4. Jadi C kita ni agak-agak sama dengan berapa? Okey. Untuk soalan 1C ni sebenarnya kita dah tak payah kira sebab dia dah bagi tahu dah pintasan y adalah sama dengan 4 dan C itu merupakan pintasan y. Jadi maknanya C kita sama dengan 4. Itu maknanya. Ataupun okey, kalau kita tak puas hati, kita nak check. Okey, kita nak check betul ke dia punya C itu sama dengan negatif sama dengan 4. Jadi caranya adalah pada pintasan y bermakna koordinatnya adalah 0, 4. Kenapa saya kata 0, 4? Sebab dia berada, dia melintas di sini. Okey, dia melintas di sini. So pada garisan sini, x dia adalah sama dengan 0. Sebab itu kita dapat koordinat dia 0, 4. Kat sini kan. Jadi katalah kita nak ambil, kita nak masukkan nilai tersebut. Okey, dengan menggunakan koordinat 0, 4. So kita pindahkan nilai tersebut ke dalam persamaan kita. Fx dan juga x. So kita akan dapat Fx kita adalah sama dengan 4 sama dengan negatif 2 in bracket. Okey, in bracket x kuasa 2. So x kita sama dengan 0 kat sini kan. So 0 kuasa 2 tambah 0 tambah c. Yang mana 4 sama dengan negatif 2. 0 kuasa 2 0. Darat dengan negatif 2 dapat 0. Okey, so 0. 0 tambah 0 jadi 0 tambah C. So maknanya C kita sama dengan 4. Which is pintasan Y adalah sama dengan 4. So maknanya C kita ini adalah sama dengan 4. Dan kita kena faham bahawa dalam kita punya persamaan ataupun dalam kita punya ungkapan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So apabila dia dijadikan sebagai bentuk persamaan ataupun sebagai bentuk fungsi kuadratik. Okey. Kalau persamaan dia ada y sama dengan ataupun fx ini adalah merupakan fungsi kuadratik. Okey, so sini kita ada ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, kalau belakang ni dia sama dengan kosong kita panggil persamaan. Okey. Tak kisah di depan ini y ke fx ke, c tetap akan jadi pintasan y namanya. Okey. Manakala A itu adalah penentu. Okey, sama ada graf dia senyum ataupun graf dia dalam bentuk masam. Dia punya bentuk tu sama ada kalau A positif maka dia akan dapat graf bentuk senyum. Kalau dia negatif maka dia akan dapat bentuk masam. Ini kita ulang kaji balik sikit lah berkenaan dengan apa yang kita dah belajar sebelum ni supaya kita dapat ingat. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, so saya ingat soalan 1B dan 1C ada masalah. Kalau ada masalah boleh bertanya. Kalau tak ada masalah kita boleh teruskan kepada soalan nombor 3. Ada? Tak ada? Tak ada Okey. Okey, baik. So kita pergi pada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 tengok apa yang dia nak. Okey, rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi kuadratik. Okey, fx sama dengan kx kuasa 2 tambah 6x tambah hash. Okey. So, maklumat kita yang pertama yang dibagi kat sini soalan nombor 3. Okey, kita ada fungsi x. Okey, sama dengan kx kuasa 2 tambah 6x tambah hash. Okey, so kat sini kita keluarkan maklumat kita yang mana K ini merujuk kepada nilai A, 6 ini merujuk kepada nilai B, hash ini merujuk kepada nilai C. Okey. So, ini daripada mana cikgu dapat? Daripada kita punya ungkapan. Iaitu kita ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So, ini kita kena high note lah. Okey, supaya kita sentiasa sedar dan faham bahawa nilai-nilai ini adalah merujuk kepada A, B dan C. Sebab apa kita kena tahu bezakan
Sebab nanti untuk penggunaan kalkulator pun kita kena pecahkan dia ke dalam bentuk ini terlebih dahulu. Ke dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C and then baru kita boleh tekan kalkulator untuk dapatkan nilai X. Itu dalam bab selepas ini kita nak mencari punca bagi suatu persamaan kuadratik. Okey. So sambung titik A 314. Okey, so kata titik A 314 ialah titik maksimum graf fungsi kuadratik ini. So di mana A? Kat sini kan. Dia kata merupakan titik maksimum. Okey, diberi K. Okey, diberi K ialah integer dengan keadaan negatif 2, K2, nyatakan nilai bagi K. So, dalam soalan ni dia kata K tu berada pada kedudukan negatif 2K sehingga 2. Jadi, kita tengok graf kita. Graf kita sekarang ni dalam bentuk senyum ke dalam bentuk masam? Okey. Dalam bentuk masam. So, apabila graf kita dalam bentuk masam, macam yang cikgu dah bagi tahu tadi, nilai A sepatutnya menjadi positif atau negatif. Okey. Ni. Kalau positif, dia akan senyum. Kalau negatif, barulah dia bentuk masam. So maknanya, K berada di antara negatif 2 dengan 2. Jadi, menunjukkan bahawa apa? Nilai K kita tu merujuk kepada, maknanya kalau negatif, tak boleh lah. Okay, so kita akan ambil K kita adalah sama dengan 2. Okay, so kat sini A, K adalah sama dengan 2. Memandangkan, bentuk graf kita adalah mempunyai nilai maksimum iaitu dalam bentuk masam. Okay. Baik, kemudian K boleh faham Boleh faham macam mana kita dapat K ni sama dengan 2. Okay, yang kedua B. Dengan menggunakan nilai K daripada A, hitung nilai hash. Okey, daripada ni kita nak cari nilai hash. So macam mana caranya nak cari nilai hash ni? Okey, iaitu kita nak mencari apa nama ni? Pintasan bagi Y. C, hash tu merupakan C. C itu adalah pintasan Y. Okey. So, apa yang perlu kita buat adalah kita ambil semula F(X) sama dengan K. Memandangkan K tu kita dah pilih tadi sama dengan 2, maka kita ambil 2X kuasa 2 tambah 6X tambah hash. And then, dia bagi tahu bahawa kita punya garisan ini melalui titik 314. Sebab dia kata ini adalah titik maksimum. Maknanya dia mestilah melalui titik maksimum tersebut. So kita boleh gunakan maklumat ini untuk masukkan ke dalam sini. Yang mana nilai yang depan itu merujuk pada X, nilai yang belakang itu merujuk pada Y ataupun nilai F(X). So gantikan 14 sama dengan 2. Okay, X kita adalah sama dengan 3 kuasa 2 tambah 6X. Okey, yang mana X itu kita boleh terus gantikan dengan 3 tambah hash. So, 14 sama dengan 2 in bracket. 3 kuasa 2 kita dapat sama dengan 9 tambah 6 darab 3, 18 tambah hash. Okey, kemudian kita ada 14. Okey, sama dengan 2 darab 9, 18 tambah 18 tambah hash. So, di sini kita akan dapat 18 tambah 18 sama dengan 36. Okey, sama dengan 36. Sekejap. 36. So, sini 14. Yang mana tambah hash. So, nak dapat hash. Okey, sama dengan maknanya apa? 36 kita boleh pindahkan ke belakang. Okey, so kita pindah ke belakang. Jadi, dia akan jadi tolak. So, maknanya kat sini kita akan dapat 14 tolak 36. So, kita akan dapat berapa? 14 tolak 36. Negatif 22. Betul ke? Okey, so betul. So, hash kita adalah sama dengan negatif 22. Jadi, untuk soalan kita yang kedua ini iaitu B, kita akan dapat hash sama dengan negatif 22. Okey, selesai. Kemudian,
Betul ke hash kat sini sama dengan negatif 22? Sebab kat sini dia menunjukkan hash ni berada pada keadaan positif kan. So kalau kita tengok jawapan kita dapat negatif 22. Jadi betul ke? Okay. So kita kena check balik. Betul ke nilai K kita tu sama dengan 2? Okay. Cuba tengok jawapan dia kejap. Tengok nombor apa nama ni? Nombor praktis kendiri 1.1 C. Okay. Semak dia punya jawapan kan. Okay. 1.1 C. 1.1 C. Soalan nombor 3. K dia sama dengan negatif 1. Okay. Oh ya, betul. Sebab apa tadi saya kata sini kan K dia mestilah negatif. Okey, sebab dia punya bentuk dia adalah bentuk masam. Jadi kenapa kita letak positif? So itu yang salah tu. Okey, ni kena beringat. Maknanya sini adalah negatif. Okey. So dia di antara kalau ni K berada di antara negatif 2 sehingga dengan 2. Maknanya dia berada pada satu garisan negatif 1, 0, 1, 2. Okey, so di antara kelima-lima ni 0, 1, 2 automatik kita tak ambil lah. Sebab apa kita tak ambil? Sebab okey, 1 dia positif. So kalau positif maknanya A kita akan dapat graf senyum. 2 pun positif, dia akan dapat graf senyum. 0 maknanya dia akan berada di tengah-tengah ni. Jadi dia tak boleh. So tak boleh juga kan? Maknanya so tak boleh, sama juga graf senyum. Jadi kalau 0 maknanya dia tak akan wujud graf graf kuadratik. Tak akan wujud. Sebab apabila kosong sini X02 ni akan terhapus. So kosong tak boleh. Jadi kita hanya ada pilihan sama ada negatif 2 ataupun negatif 1. So yang mana satu yang sepatutnya menjadi kita punya pilihan untuk K. Okay, so kita ada sama ada negatif 1 ataupun negatif 2. So kita tengok. Okay. Kalau K negatif 2, okay, kalau K negatif 2 maknanya okay, kalau K negatif 2 okay, so kita gantikan dalam sini. Sini negatif 2. Sini negatif 2, negatif 2, negatif 2. Okay, cikgu padam balik supaya kita dapat semak semula. Okay, sekejap. Kita cuba. Kalau K sama dengan negatif 2. Okay, so sini kita gantikan negatif 2. Sini pun negatif 2. Sini negatif. Negatif 2 darab 9, so dapat negatif 18. Sini pun sama juga, negatif 2. Jadi negatif 18. Okay. Sekarang ni saya nak tanya, boleh tak K kita sama dengan negatif 2? Siapa boleh bagi jawapan? Boleh ke tidak? Sebenarnya. Okay. Boleh ke tidak? Jawapannya adalah tak boleh. Sebab apa? Okay. Dua ni sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Sebab kat sini kita terlepas satu benda, iaitu ni, simbol ketaksamaan. Okay, iaitu dia kata K kurang daripada K lebih besar daripada negatif 2. So maksudnya pilihan nilai yang kita ada cumalah negatif 1 dan 1 sahaja. Okay, kenapa tu Amar? Main dengan kucing tu. Okay. So dia dapat negatif 1 dengan 1. 1 secara automatik memang kita tak pilih sebab kita akan dapat graf senyum. Okay, so maknanya kat sini jawapan yang kita pilih adalah negatif 1. Okay, so sini negatif 2 kita tak boleh ambil. Jadi apa yang kita ambil adalah negatif 1. So kena padam balik lah ni. Okay. Okay, kita padam sikit mana yang kita dah buat. Okay, cikgu padam sampai sini. Okay. So sini negatif 1. So sini masuk negatif 1. So negatif 1 in bracket 9. Jadi 14 sama dengan negatif 1 darab 9 jadi negatif 9 tambah 18 tambah hash.
Okey, so 14. Okey. Okey, sorry. 14 sama dengan negatif 9 tambah 18 jadi 9 tambah hash. So kita nak cari hash, maknanya 9 pindah ke depan. Okey, 9 pindah ke depan jadi 14 tolak 9, jadi kita akan dapat sama dengan 5. So hash kita adalah sama dengan 5. Okey, K tadi kena ingat ambil negatif 1. Kenapa? Sebab 2 tu tak termasuk. Okey, sama jugalah dengan negatif 2. And then soalan yang terakhir, soalan C. Nyatakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. Berikan jawapan anda dalam bentuk Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C. Okey, apa makna dia kata dipantulkan pada paksi X? Okey, dipantulkan pada paksi X ni maksudnya, okey, kita andaikan bahawa kat sini kita letak cermin. Okey, so apabila kita letak cermin, maka garisan ini akan jadi terbalik. Okey, ni dia akan jadi terbalik. Okey, tak jadi pula. Okey, dia akan jadi terbalik. Ni, yang atas akan turun ke bawah dan yang bawah akan naik ke atas. Okey, so dia terbalik. So dia terbalik, apa sebenarnya yang berubah kat sini? Satu, dia punya titik maksimum. Dia akan jadi titik minimum. Sebab apa? Sebab dia dah berpindah berada dekat bawah sini. So, yang menentukan dia sama ada dia graf senyum atau masam tadi adalah dia punya A kan? Jadi maknanya kat sini kita punya jawapan adalah Fx sama dengan A yang berubah, maksudnya kat sini kita akan dapat negatif 1 tadi. Tadi kita dapat negatif 1 kan? So apabila kita dapat dia pantulan, maknanya kita kena letak negatif sebab dia terpantul pada paksi X. So kita akan dapat negatif 1 X kuasa 2 tambah 6 X. Hash kita sama dengan 5, so tambah 5. So negatif akan dapat positif. So kita akan dapat X kuasa 2, ada 1 kat depan ni. Okey, 1 tu kita boleh kita boleh kalau tak nak tulis pun tidak ada masalah. 1 kat depan. Sebab 1 darab X kuasa 2 tetap dapat X kuasa 2. Okey, so kemudian tambah 6X tambah 5. So F X. Okey. Ataupun kita boleh terus tulis F X sama dengan X kuasa 2 tambah 6X tambah 5. Okey. So jawapan kita untuk A adalah negatif 1 hash 5 dan C adalah sama dengan Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 6X tambah 5. Okey, so cikgu harap semua dapat tangkap lah kan? Okey. Tangan tu kalau tak pernah tahu revisi. Okey, kemudian kita akan lihat untuk yang berikutnya. Okey. Ni, iaitu bagaimanakah anda membentuk persamaan kuadratik berdasarkan kepada situasi. Okey, ini adalah bergantung kepada masalah ataupun contoh contoh bagaimana kita nak membentuk persamaan kuadratik. Okey, sebelum tu kita cuba ulang kaji sikit sebab hari tu kita lama tinggal kan. Okey, kita lama sangat tinggal, lebih kurang dalam 2 minggu gitu. Jadi kita kena refresh balik apa yang kita dah belajar. Okey, ni cikgu ada share dekat dalam grup WhatsApp. Okey, nanti kamu boleh rujuk. Ini ada rakan guru kita daripada sekolah lain lah. Dia orang, ni, teacher Sinta, dia dah buat nota ringkas ni untuk kita mudah faham. Okey, untuk ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, makna kata satu pemboleh ubah ialah kita hanya ada satu sahaja ni, X. Okey, itu maksudnya pemboleh ubah dia hanya gunakan X sahaja. Ataupun digunakan simbol lain. Contohnya digunakan Y sahaja. Dia tidak bercampur. X dan Y itu tidak datang serentak. Okey, so bentuk asas ataupun bentuk am bagi suatu persamaan, bagi satu ungkapan kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kemudian, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah,
Okey, kuasa yang tertinggi adalah kuasa 2. Di mana kuasa 2 tu terletak? Okey, pada X kuasa 2 ni. Pada X, iaitu pada kita punya pemboleh ubah. Kemudian yang ketiga, ciri dia. Okey, ciri dia ungkapan kuadratik satu pemboleh ubah hanya mempunyai satu pemboleh ubah sahaja. Okey, iaitu X lah tadi. Okey, contohnya kita ada B kuasa 2 tambah 5B tolak 7. Okey, jadi dia hanya mempunyai B sahaja dan kemudian dia mempunyai kuasa 2 yang tertinggi. Okey, maka dia merupakan pemboleh ubah, dia merupakan ungkapan kuadratik. Okey, dia merupakan kuadratik. Sebab apa? Sebab dia memenuhi dua ciri utama ini. Okey, contoh yang kelima. Okey, contoh ni yang kedua ni. Nombor 5 kan. Okey. Tengok dia kata Y kuasa 3 tambah 2X tambah 1. Okey, kuasa yang tertinggi yang ada kat sini adalah kuasa 3. So bila kuasa 3 maknanya dia dah menyalahi makna kuadratik tu sendiri. Kuadratik merujuk kepada 2. Kemudian kalau kita tengok kat sini dia menggunakan pemboleh ubah X dan juga Y. So dia dah lebih daripada satu pemboleh ubah. So maknanya ini adalah bukan lagi untuk ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sebab dia dah lebih daripada satu pemboleh ubah. Okey. So itu yang pertama, kita revise balik kan. Okay, yang kedua kita tengok untuk pengiraan. Okey, ungkapan kuadratik bahagian yang kedua. So kat sini kita ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Yang depan itu adalah A. Okey, so contoh yang dia bagi 2X kuasa 2 tambah 5X tambah 1. So 2 merujuk kepada A. Positif 5 merujuk kepada positif B dan positif 1 merujuk kepada positif C. So kat sini kita akan dapat A sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 1. Okey. Kemudian untuk yang kedua, contoh dia bagi. Kat sini ada negatif. Okey, so bila ada negatif maknanya kita kena ambil bersama. Okey, so A tu sama dengan negatif. Okey, depan dia ni dia tidak menyatakan apa-apa nilai. Maknanya dekat situ ada nilai 1 apabila tidak dinyatakan. Sebab itu dia dapat A adalah sama dengan negatif 1. Manakala B pula sama dengan positif 7. So kita ambil B sama dengan positif 7. C, kat sini ada negatif. So negatif mesti bawa sekali. Jadi C sama dengan negatif 2. Okey, contoh kita boleh cuba. X kuasa 2 tambah 3X. So A dia apa? Okey, so kita kena buat macam ni lah. X kuasa 2 tambah 3X. Okey, so kita ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, so merujuk kepada persamaan yang atas ni. A sama dengan apa tu kat situ? Bila tidak dinyatakan maknanya A sama dengan 1. Okey, kemudian kita ada B. Okey, positif B. So positif 3. Maknanya apa? B kita adalah sama dengan 3. Dan C kita apabila tidak wujud kat sini, maknanya C kita adalah sama dengan 0. Okey. Masa kita ada lebih kurang dalam 1 minit lagi. Okay, lepas ni kita rehat dulu lebih kurang dalam 2-3 minit. And then kita akan sambung kepada subtopik yang berikutnya. Okay, iaitu bagaimana kita nak membentuk persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah berdasarkan kepada situasi ataupun berdasarkan kepada masalah harian. Okay, yang itu kita akan lihat lepas ni. Okay, nanti cikgu akan bagi link baru. So klik link barulah. Okey, sementara masa ada lebih kurang 1 minit lagi, kita tengok ni. Okey, ni bentuk graf. Macam yang cikgu dah bincangkan sebelum ni. Kalau kata A lebih besar, kita akan dapat bentuk senyum. Kalau A lebih kecil daripada kosong, so dia akan dapat bentuk masam. Kalau lebih besar, maknanya A tu nilainya positif. Kalau A lebih kecil, maknanya